Yang Menteri, bolehkah Yang Menteri memberitahukan Dewan Yang Mulia ini, pertama, adakah senarai pengundi yang akan dikemaskendikan ataupun akan dibersihkan sebelum persempadan itu dibuat? Saya bangkit isu ini sebab di kawasan saya dapati dalam satu rumah ada 62 nama, satu alamat ada 62 nama. Dan tuan punya nama itu, tuan punya rumah pun telah memberikan satu statutory declaration yang mengatakan bahawa beliau tidak tahu sesiapa 62 nama itu. Itu pertama. Kedua, di kawasan saya juga kita dapati banyak warga negara Malaysia yang tinggal di luar negara didaftarkan sebagai pengundi di kawasan saya di Klang. So, saya nak minta kepada pihak kerajaan, khususnya kepada Menteri, adakah nama-nama ini akan dikeluarkan, akan dibersihkan, akan dikemaskendikan sebelum persempadan itu, kerja persempadan itu diimplementasikan. Sekian, terima kasih. Tan Sri Yang Ketua, soalan ini saya minta notis sebab apa Yang Berhormat merujuk khusus kepada perkara yang berlaku. Sebenarnya ramai orang, saya sendiri sebagai wakil rakyat di kawasan saya, pernah saya lihat satu rumah 42 nama yang didaftarkan. Sudah pasti dalam hati saya berkata ini dilakukan oleh pihak lain, kemungkinannya pembangkang. Yang Berhormat pula akan memikirkan bahawa kemungkinannya dilakukan oleh pihak lain, kemungkinan pihak yang akan lawan Yang Berhormat, begitulah seterusnya. Jadi oleh kerana benda ini melibatkan benda khusus, saya pohonkan notis. Tetapi di sini soalan di hari ini ialah bilakah persempadanan pilihan raya itu akan dilaksanakan. Saya sebutkan tadi melalui beberapa proses selama 2 tahun selepas dimaklumkan kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat dan juga Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Lepas itu barulah bermula proses pilihan raya. Jadi kalau Yang Berhormat boleh bagi perhatian tentang persoalan pilihan raya. Ini isu dasar. Ya. Adakah pembersihan akan dilakukan sebelum persempadan itu dibuat? Itu isu dasar. Ya, saya tahu, tapi digunakan oleh semua kawasan. Ya, tapi berhubung dengan daftar pemilih ni, biarlah soalan itu dikhususkan kepada daftar pemilih. Jadi saya akan jawab tentang daftar pemilih. Yang ini ialah proses pilihan raya. Jadi dalam proses pilihan raya, untuk proses persempadanan semula. Jadi proses persempadanan semula ini akan melibatkan seperti Yang Berhormat sebutkan tadi, pertambahan penduduk, bilangan pengundi dan sebagainya. Sebab bila kita buat daftar pemilih, dia ada syarat-syaratnya untuk membolehkan daftar pemilih itu disahkan, dipamerkan dan sebagainya. Jadi biarlah saya sebut di sini bahawa apabila SPR menjalankan persempadanan, dia akan mengambil kira semua aspek, termasuk juga daftar pemilih dan sebagainya. Tapi kalau Yang Berhormat ingin bertanya yang khusus, bagi notis saya akan jawab. Sila. Kulasan. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Menteri. Saya dimaklumkan dan difahamkan bahawa kali terakhir persempadanan semula diadakan pada tahun 2003 dan 2005. Dan sebenarnya kita sedia maklum SPR akan menjalankan kajian persempadanan semula setiap 8 hingga 10 tahun. Saya nak tanya kepada Yang Berhormat Menteri sebagai ahli parlimen yang baru ni, apakah tujuan utama persempadanan semula dan apakah kriteria-kriteria yang memungkinkan dan diambil sewaktu melakukan persempadanan semula kawasan pilihan raya? Terima kasih. Yang Berhormat, kita di dalam perlembagaan menyebut bahawa selepas 8 tahun kita boleh membuat kajian dan juga membuat persempadanan semula. Ini perlembagaan, ya. Jadi sekarang ni, tempoh sekarang ni dah lanjut, dah lama, kecuali di Sarawak. Sarawak ni dia mengikut yang Sarawak ni, hak yang kita ni mengikut perlembagaan 1132. Tapi yang Sarawak mengikut 1133B. Maka kata Dewan dia luluskan dulu persempadanan, lepas tu SPR buat kajian melalui proses iaitu notis bulan, lepas tu buat local inquiry, lepas tu
kemudian notis yang kedua dan seterusnya. Jadi bila sampai tentang notis yang kedua, sebelum dibawa kepada Dewan Rakyat, sepatutnya dia akan dibawa kepada Dewan Rakyat yang di Sarawak. Kita ada perintah mahkamah dan sekarang ini masih dikaji oleh pihak Peguam Negara. Kemudian untuk membolehkan SPR membuat persepadanan semula itu, dia kena mengikut prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Yang pertama ialah mengadakan kemudahan bagi pemilih-pemilih. Jadi kemudahan diadakan bagi pemilih-pemilih mengundi semasa pilihan raya dan bahagian pilihan raya tidak merentasi sepadan negeri. Yang keduanya adalah mengambil kira kemudahan pentadbiran yang boleh didapati dalam bahagian pilihan raya itu untuk mengadakan jentera yang perlu bagi pendaftaran dan juga pengundian. Yang ketiganya, jumlah pemilih yang seimbang bagi setiap bahagian pilihan raya dalam sesuatu negeri, kecuali apabila terdapat kesukaran perhubungan dan pengangkutan yang dihadapi di luar bandar luas bahagian pilihan raya patut diberi pertimbangan. Dan yang keempatnya ialah memelihara hubungan tempatan. Ini ialah prinsipnya, ya. Yang kedua, yang 8 tahun ini ialah dalam perlembagaan. Jadi bila kita buat persepadanan, kita akan mengikut prinsip yang telah ditentukan. Sekarang ini berlaku kelambatan kerana apa yang kita sedia maklum, apa yang berlaku sekarang. Sepatutnya kita sudah pun membuat kajian, sebab kajian itu sepatutnya dibuat sebelum PRU 13, tapi oleh kerana PRU 13 telah hampir, jadi kita tangguh selepas PRU 13. Lepas PRU 13 pun kita sudah berlanjutan 2 tahun lebih. Tetapi bagaimanapun dari segi pentadbirannya, SPR terus menjalankan pelbagai urusan pentadbiran sebelum SPR membawa perkara ini untuk notis kepada Speaker Dewan Negara, Dewan Rakyat dan juga kepada Perdana Menteri, ya. Masih atas sebab bahawa Yang Berhormat Datuk Rosman bin Isli Labuan tidak hadir dalam Dewan pada ketika ini, maka soalan nombor 5 tidak dapat dijawab oleh Menteri yang berkenaan secara lisan. Yang Berhormat Tuan Oscar Ling Chai Io Sibo. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Soalan saya nombor 6. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Sibu atas soalan. Yang Berhormat, Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengambil tindakan apabila mendapat laporan ini, bukan sahaja daripada laporan surat khabar, malah laporan rasmi. Kita telah mengambil tindakan dengan menyemak, meneliti dakwaan dan persepsi tersebut dengan merujuk kepada pakar rujuk kurikulum sejarah dan buku teks sejarah. Dalam kumpulan pakar rujuk kurikulum sejarah dan buku teks sejarah, yang mana 6 orang melibatkan diri, mereka yang ternama dalam bidang sejarah yang dipengerusikan oleh Profesor Dr. Datin Paduka Datuk Ramlah binti Adam dari UNIMAP dan dianggotai oleh anggota-anggota Profesor Ui Kiat Jin daripada USM, Profesor Madya Dr. Siva Chandra Lingam daripada Universiti Malaya, Profesor Datuk Dr. Nik Hassan Suhaimi dari UKM, Profesor Dr. Ismail Ali daripada Universiti Malaysia Sabah dan Profesor Madya Datuk Sanib bin Said daripada Universiti Malaysia Sarawak. Hasil semakan mendapati hanya 9 isu yang diutarakan dan sebahagian besar isunya adalah tidak salah kerana ianya berdasarkan fakta sebenar. Kementerian Pendidikan Malaysia akan membuat tindakan pembetulan dalam edisi cetakan semula buku tersebut dengan sedikit penambahbaikan bagi memastikan murid dapat memahami dengan lebih mudah. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Sibuk. Tuan Yang Di-Pertua, sebenarnya ini merupakan soalan ketua yang saya menanya kepada Kementerian Pendidikan. Dalam answer yang didapati daripada Kementerian Pendidikan pada waktu yang pertama kali Kementerian Pendidikan menyatakan tidak ada apa-apa kesalahan dalam buku teks tingkatan buku teks pelajaran sejarah SJK
C. Jadi saya adakah ini menunjukkan bahawa dalam ansur yang dikasih dalam penanyakan kali yang pertama itu adalah untuk mengelirukan Dewan ini. Selain itu, satu lagi soalan yang saya mau tanya ialah mengapa dalam buku teks sejarah pada tahun untuk tahun 4 langsung tidak menyentuhkan tentang sejarah pembentukan Malaysia pada tahun 1963. Seolah-olah ini menunjukkan bahawa sejarah Malaysia adalah terdiri daripada Kesultanan Melayu, penjajahan British, penjajahan Jepun dan kemerdekaan Melaya, itu saja. Pembentukan Malaysia pada tahun 1963 langsung tidak disentuhi. Dalam buku teks sejarah SJKC tahun 5 juga hanya satu frasa saja yang menyebut tentang penumbuhan Malaysia, yang hanya menyatakan bahawa bahasa Malaysia juga digunakan sebagai bahasa kebangsaan selepas penumbuhan Malaysia. Satu frasa macam ini saja. Jadi saya amat kecewa dengan apa yang diaturkan dalam isi kandungan sejarah SJKC kita ini. Memang ini jelas bukan saja dari segi infrastruktur Sabah Sarawak diabaikan, dan juga dari segi pendidikan sejarah Sabah dan Sarawak juga diabaikan, dianaktirikan. Jadi saya di sini mau menyuruh kerajaan supaya bidang pendidikan ini diotonomikan kepada Sabah dan Sarawak, supaya kami sendiri boleh mengaturkan kursus-kursus pendidikan kami sendiri. Jadi supaya identiti Sarawak dan Sabah tidak diabaikan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Sibu. Saya telah menyatakan sebentar tadi, di antara 6 orang ahli yang menduduki panel rujuk ni, pakar rujuk ni, seorang wakil daripada Universiti Malaysia Sabah dan Universiti Malaysia Sarawak. Mungkin Yang Berhormat tidak dengar dengan jelas. Tak ada isu langsung dalam isu anak tiri. Itu pendapat peribadi Yang Berhormat, ya. Yang Berhormat, Yang Berhormat saya berucap, Yang Berhormat duduk. Bila Yang Berhormat ucap, saya diberikan. Yang Berhormat saya berucap, Yang Berhormat duduk. Undang-undang Dewan, faham? Bila Yang Berhormat ucap sebentar tadi, saya berdiri, saya duduk. Yang Berhormat, floor saya. Yang Berhormat, floor saya. Floor saya. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Sungai Petani. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kesabaran di sana. Tak ada. Kesabaran di sana, bukan di sini. Tengok. Ini floor saya. Menteri, mesyuarat. Ini jawapan ketua. Sila duduk. Yang Berhormat, Menteri sila duduk. tidak ada kesalahan langsung. Tan Sri Yang Di-Pertua, ini floor saya kesalahan. Diharap Sibu dapat duduk. Menteri duduk dulu, Menteri. Sibu duduk dulu. Tidak perlu bertengkar, Yang Berhormat. Dan Yang Berhormat Menteri, kalau ada perkara begitu, biar saya yang tegur. Jangan sama sekali adalah Yang Berhormat yang ambil tugas saya. Sila teruskan. Terima kasih Tan Sri. Bukan hasrat saya mengambil tugas Yang Di-Pertua Tan Sri. Tan Sri, seperti mana yang saya katakan tadi, itu pandangan peribadi Yang Berhormat Sibu, yang mana kita di sini tidak bersetuju sama sekali. Untuk maklumat Yang Berhormat, kita tertakluk kepada akta pendidikan yang sedia ada, dan kita merujuk kepada akta pendidikan setiap masa apabila kita mengimplementasikan. Dalam buku teks sejarah, sekiranya maklumat-maklumat tersebut tidak ada pada satu tahap, contohnya pada tahun 4, mungkin pada tahun 5 atau tahun 6, ia akan dikemukakan sebagai satu fakta yang penting. Jangan khawatir, sejarah-sejarah ini tidak akan dihilangkan sama sekali. Untuk maklumat ahli Yang Berhormat dan juga ahli Yang Berhormat yang lain yang hadir dalam Dewan Yang Mulia ini, untuk mengatasi masalah ini,
pihak Kementerian Pendidikan telah pun mengadakan makmal sejarah daripada 6 hingga 8 hari bulan Mei 2015, yang mana kita telah mendapat kehadiran 40 panel yang mana menjadi guru-guru perujuk, guru-guru cemerlang dalam mata pelajaran sejarah. Mereka telah mengambil bahagian dalam satu makmal untuk merujuk, menyemak kembali semua buku-buku bacaan, buku teks sejarah, bukan saja untuk sekolah rendah tetapi untuk sekolah menengah juga. Dan kajian ini telah pun dibentangkan kepada pakar rujuk yang kita beritahu sebentar tadi, dan mereka akan kemukakan satu lagi pendapat, dan juga buku-buku teks ini akan diubah suai semula pada tahun yang akan datang. Untuk kerja-kerja buku yang kita telah sebentar yang tadi yang dinyatakan untuk tahun 5, yang berhormat, apabila kita telah merujuk balik dan semua ini telah dibetulkan, memandangkan buku ini baru dikeluarkan pada tahun ini pada bulan Januari, maka pada tahun depan buku ini yang mana-mana ada kesilapan akan dibetulkan. Maka pada tahun depan Januari buku-buku ini akan diberikan balik kepada pelajar-pelajar dengan pembetulan-pembetulan yang telah dikenal pasti oleh panel pakar rujuk ini. Terima kasih Yang Berhormat, terima kasih Tan Sri Ketua. Sila. Terima kasih Yang Tan Sri. Terlebih dahulu saya ingin mengalu-alukan kehadiran Jawatankuasa Puteri UMNO bahagian Jerantut ke Dewan ini. Yang Menteri, akhir-akhir ini kita dikejutkan dengan gejala buli yang berlaku di kebanyakan asrama sekolah-sekolah kita. Justru itu saya ingin bertanya kepada kerajaan, adakah kerajaan berhasrat untuk merombak semula sistem hukuman rotan yang satu ketika dulu dibenarkan dalam sekolah-sekolah, kemudian diberhentikan? Adakah kerajaan berhasrat untuk menjalankan semula hukuman merotan bagi pelajar-pelajar dalam kes masalah gejala sosial yang berlaku di sekolah akhir-akhir ini? Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Ketua, terima kasih Yang Berhormat. Walaupun seluruhnya sedikit lagi daripada soalan asal, tetapi kerana ini merupakan satu isu yang dibangkitkan sering oleh Yang Berhormat dan juga sahabat-sahabat di luar sana. Untuk maklumat Yang Berhormat, Kementerian Pendidikan Malaysia memang memandang serius dan memantau masalah disiplin murid-murid bagi menangani masalah sosial di sekolah seperti gejala buli. Bagi cadangan rombakan sistem hukuman rotan kepada murid pula, Kementerian Pendidikan Malaysia telah menjalankan dialog polisi dan libat urus hukuman rotan di 6 zon di seluruh negara mulai bulan Mac hingga Mei 2015. Dialog ini bertujuan untuk mendapatkan pandangan daripada pihak berkepentingan berhubungan pelaksanaan hukuman rotan di sekolah. Semua pandangan dan cadangan semasa dialog ini akan diambil kira dalam penyediaan draft akhir peraturan pendidikan disiplin murid 2015. Sekian, terima kasih Tan Sri. Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Zaim bin Abu Hassan Parit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Speaker. Masak lemang dalam buluh Sultan Parit nombor 7. Terima kasih Yang Tua. Terima kasih Tuan Sri Ketua, terima kasih Yang Amat di Parit. Saya menganggap soalan ini satu soalan yang cukup menarik yang jarang diketengahkan oleh kebanyakan kita. Tuan Sri Ketua, pembentukan keselamatan kesihatan seseorang manusia itu bermula bukan saja di alam mereka nak masuk pekerjaan, tetapi lebih awal daripada itu, termasuk di alam bayi sebelum mendirikan rumah tangga, di alam bayi, remaja, pemuda, dewasa dan seterusnya ke alam pekerjaan. Tuan Sri Yang Ketua, aspek penilaian kejiwaan ataupun aspek psychiatric assessment dengan izin penilaian jiwa dan tapisan psychological screening dengan izin merupakan dua aspek yang dilindungi yang penting di bawah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Akta 514, yang lebih menumpukan kepada sektor pekerjaan yang berisiko tinggi. Contoh antara yang boleh saya tuduhkan di sini, sektor yang agak berisiko tinggi ini, high risk ini, Tan Sri Ketua, ialah operator mesin, operator crane, oil and gas, underground welder, perkapalan, juru terbang, pilot,
Sebagai contoh, kita lihat apa yang berlaku di Perancis yang mendapat pengesahan bahawa pilot sengaja untuk menjatuhkan kapal terbang berkenaan. Tan Sri Yang Bertuah, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Akta 514 adalah bertujuan untuk memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan orang-orang yang sedang bekerja terhadap risiko kepada keselamatan dan kesihatan, dan untuk melindungi orang-orang di tempat kerja selain daripada orang-orang yang sedang bekerja yang menghadapi risiko keselamatan dan kesihatan. Selain itu juga, untuk maklumat yang hormat, Akta 514 ini bertujuan untuk menggalakkan persekitaran pekerjaan yang bersesuaian dengan keperluan fisiologi dan psikologi pekerja. Di bawah Seksyen 15.1 Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Akta 514, memperuntukkan bahawa adalah menjadi kewajipan tiap-tiap majikan dan tiap-tiap orang yang bekerja sendiri untuk memastikan setakat yang praktik keselamatan, kesihatan dan kebajikan pekerja di tempat kerja. Bagi cadangan pelaksanaan psychiatric assessment atau psychological screening yang dicadangkan oleh Yang Hormat terhadap semua pekerja ini bagi memastikan mereka tidak mempunyai sebarang masalah mental semasa bertugas adalah di bawah tanggungjawab pihak majikan yang perlu mengenal pasti sesuatu risiko pekerjaan dan juga mengenal pasti ia tidak akan mendatangkan bahaya kepada pekerjanya juga orang yang di bawah tanggungjawabnya. Jika pihak majikan mendapati sesuatu jenis pekerjaan atau orang yang melaksanakan sesuatu jenis pekerjaan yang berisiko dan memerlukan pemeriksaan kesihatan yang menyeluruh, termasuklah pemeriksaan kesihatan mental berdasarkan polisi atau undang-undang sedia ada, maka pihak majikan perlu menjalankan pemeriksaan kesihatan tersebut bagi memastikan pekerja terbabit tidak mendatangkan bahaya kepada dirinya dan orang lain yang di bawah tanggungjawabnya. Tan Sri Yang Bertuah dan Yang Berhormat Balik, untuk makluman Yang Berhormat, Jabatan Pemerintahan Awam, ini bawah sektor awam, telah membangunkan alat saringan kesejahteraan kendiri yang berperanan sebagai inventory profiling kesejahteraan psikologi. Alat ujian yang dikenal sebagai 8I2K berkemampuan untuk mengukur lapis 8 indeks kesejahteraan, iaitu kesejahteraan minda, kesejahteraan emosi, sosial, fizikal, spiritual, kewangan, pekerjaan dan persekitaran. Alat ini boleh dijadikan sebagai psychological screening terhadap pekerja bagi memastikan mereka tidak mempunyai sebarang masalah sepanjang mereka berada dalam perkhidmatan. Hasil daripada proses saringan tersebut, program intervensi atau akan dilaksanakan kepada pegawai yang dikenal pasti mendapat markah kurang daripada normal standard yang ditetapkan mengikut indeks kesejahteraan yang mana berkenaan. Terima kasih, Tan Sri Yang Bertuah. Terima kasih Tan Sri Speaker, terima kasih Menteri. Sejak kebelakangan ini, negara digemparkan dengan beberapa kejadian berkaitan masalah mental. Antaranya adalah kejadian di Ipoh baru-baru ini. Seorang guru telah menyerang dan menumbuk beberapa pelajarnya kerana tidak dapat menahan emosi apabila mendapati pelajar-pelajar terbabit tidak membawa komputer riba ke sekolah. Akibat tindakan itu, pelajar berkenaan mengalami trauma untuk datang ke sekolah. Kejadian seperti ini menunjukkan terdapat isu kesihatan mental di tempat kerja yang harus diberikan perhatian berat kerana produktiviti pekerja di dalam suatu organisasi bergantung kepada tahap kesihatan mental mereka. Setiap hari dilaporkan terdapat peningkatan kepada jumlah pesakit kesihatan mental yang melibatkan golongan eksekutif dan pekerja. Simptom-simptom yang mungkin dialami adalah seperti keresahan, kemurungan dan tekanan mental di tempat kerja dan juga dalam kehidupan seharian. Tiada tempat kerja yang terkecuali daripada gangguan mental dan kesannya ke atas psikologi, sosial dan kesan terhadap ekonomi alat tinggi. Salah satu saluran yang boleh dipraktikkan untuk mengatasi masalah ini ialah majikan perlu menggunakan Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan di tempat kerja bagi mengkaji dan mengenal pasti secara terperinci situasi sebenar dan masalah berkaitan dengan promosi penjagaan kesihatan mental di tempat kerja serta merumuskan suatu program yang baik untuk para pekerjanya. Soalan saya ialah, apakah tindakan kementerian
satu, menetapkan garis panduan bagi mengatasi masalah ini, dan dua, sejauh mana promosi yang telah dilakukan kementerian dalam memastikan setiap organisasi pekerjaan mempunyai jawatankuasa keselamatan dan kesihatan di tempat kerja, khususnya di jabatan masing-masing, untuk menentukan supaya perkara ini dapat dipantau. Terima kasih. Terima kasih Tuan Sri Ketua. Terima kasih Yang Amat Parit. Soalan cukup menarik dan menurut. Tuan Sri Ketua, kalau suatu insiden berlaku dalam dewan ini yang agak luar biasa, apakah kita boleh agak terlibat dengan mental dalam dewan? Tuan Sri, selingan. Tuan Sri Ketua, saya tertarik soalan ini sebenarnya. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, mengikut laporan Kementerian Kesihatan 2010, sebanyak 400,277 pesakit mental di negara kita 2010. Dan pada tahun 2011, anak-anak pelajar 5 tahun hingga 15 tahun yang mengalami masalah mental meningkat daripada 13% pada tahun 1966 kepada 20% 2011. Anak ini akan besar dan mereka kalau tidak dijaga akan menjadi potensi yang baik, potensi yang merugikan kita dan menjadi orang yang naudzubillah menjadi pesakit mental. Tuan Sri Yang Ketua, sebenarnya soalan yang melibatkan guru tadi ialah di bawah sektor awam. Namun demikian, kita di bawah Kementerian Semua Manusia kita ada Majlis Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan yang terdiri daripada berbagai sektor, berbagai kementerian yang mewakili kita. Dan kita bermusyawarah paling kurang 4 kali setahun, dan kita ada berbagai jawatan kuasa yang menangani isu-isu yang melibatkan pekerja, khususnya pekerja swasta. Namun demikian, kesedaran mental ini, kesedaran keselamatan dan kesihatan pekerjaan ini juga kita berikan kepada sekolah-sekolah. Umpamanya antara satu program yang saya ambil contoh, OSH in School, mana keselamatan dan kesihatan pekerjaan di sekolah. Kita dah ada sekolah contoh sekarang ni. Kita dah beri bagaimana keadaan sekolah-sekolah yang sebenarnya dari segi standardnya perlu ada, supaya keadaan di sekolah itu dari segi fizikal dan keselamatannya boleh menjamin keselamatan, kesihatan bukan sahaja guru-guru, pelajar sekolah, bahkan pekerja-pekerja mereka. Tuan Sri Yang Ketua, saya sikit nak sebut memang apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat tadi. Jadi banyak perkara-perkara yang telah pun kita bincang Yang Berhormat. Kalau detail mungkin saya berikan melalui mungkin satu hari saya boleh jemput Yang Berhormat dalam taklimat keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang diadakan oleh Majlis Keselamatan Kesihatan Pekerjaan Negara. Beberapa faktor yang menyebabkan masalah mental ni Tuan Sri Yang Ketua yang boleh saya sebut. Masalah penjagaan kesihatan mental, ini satu antaranya. Yang kedua, faktor kedua yang sama pentingnya adalah keluarga pesakit mental. Yang ketiga, faktor ketiga adalah persekitaran yang juga boleh menyumbang kepada masalah mental, bukan sahaja di kalangan pekerja kita, bahkan masyarakat seluruhnya. Dan yang keempat ialah faktor ekonomi yang menyebabkan seorang individu mudah mengalami penyakit mental, dan di antaranya adalah kemiskinan. Sebab itulah dasar kerajaan, dasar ekonomi, dasar rancangan Malaysia ke-11 sebagainya, semuanya ke arah yang baik, dan kita harap kita dapat menurunkan kadar penyakit mental di negara kita tersebut. Terima kasih. Soalan petani. Terima kasih Tuan Sri. Menteri, lazimnya masalah mental ini datang dari beberapa sebab. Yang pertama mungkin masalah keluarga, yang keduanya di antara employer-employee, yang tiganya employee-employee. Jadi sedarkah Menteri bahawa di kilang-kilang khususnya masalah tempat kerja ni ialah di antara masalah yang paling besar. Sebagai contoh, sekarang ini ada trend di mana majikan-majikan akan memberhentikan permanent workers yang senior, kemudian dia re-employ balik orang sama sebagai kontrak. Jadi dulu dia dapat gaji yang banyak, tetapi oleh kerana tekanan hidup dia terpaksa terima gaji kerja itu tetapi sebagai kontrak workers. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga majikan-majikan yang tidak mau bayar minimum wage, dia ambil pekerja-pekerja luar negara yang dia boleh bagi dengan gaji yang murah.
Ini menyebabkan tekanan dan ada kilang yang memaksa wanita-wanita pekerja-pekerja dia berdiri, Tan Sri, selama 8 jam tak boleh duduk. Kadang-kadang wanita ni mengandung, kadang-kadang dia datang bulan. Bayangkan 8 jam tak boleh duduk, dan kalau duduk saja dia buang. Ini Menteri ialah tekanan-tekanan yang ada. Kalau dia jaga mesin tak apa, kalau dia kilang buat pisau, dia cut kepala bajikan dia. Sebab itu dalam polisi-polisi yang kementerian buat, harus tengok ini semua, kerana ini ialah human factor, dan human factor inilah yang akhirnya menyebabkan pesakit rakyat Malaysia ni banyak sakit mental. Jadi apa pandangan Menteri tentang itu? Terima kasih, Tan Sri. Terima kasih, betul. Terima kasih Yang Berhormat daripada Sungai Petani. Betul, Yang Berhormat. Sebab saya tak bernampak jauh. Terima kasih, betul. Saya tidak menafikan apa yang didakwa oleh Yang Berhormat Sungai Petani. Namun begitu, dasar-dasar yang dibuat oleh kerajaan melalui akta-akta yang dibuat sebenarnya semuanya ke arah membela pekerja yang baik. Cuma bagaimana kita nak melaksanakan membuat kawasan dasar itu? Saya perlukan sokongan daripada Yang Berhormat semua, bahkan seluruh masyarakat masuk pekerja. Sebab itulah kita ada Majlis Perundingan Gaji Negara, kita Majlis Keselamatan dan Kesihatan Pekerja, dan dalamnya komponen ahli jawatankuasa dalamnya adalah terdiri pada wakil-wakil syarikat, wakil-wakil majikan, kementerian dan sebagainya. Dan mereka ini sepatut memberitahu kita. Saya Yang Amat Tasir Tua, Yang Amat Yang Bertani, kita tidak akan bertolak ansur. Dapat beritahu kita dan kita ambil tindakan. Saya minta maaf, kita tidak menganiaya. Bahkan ini yang sepatut kita lakukan. Bahkan kalau kita lihat dari segi gaji minima tadi umpamanya, kita dah buat banyak operasi. Kita banyak buat yang sebutkan mungkin Yang Amat tak ada dalam dewan tadi, 53,000 pemeriksaan berkala yang kita buat pada majikan yang tidak bayar gaji minima. Kalau ikut dan amount diperintah bayar adalah 2 juta, maknanya kita tidak akan bertolak ansur kerana kita tidak ada sekongkol dengan orang yang mengkhianati pekerja ini. Jika pekerja merasakan pekerja itu diberhentikan secara tidak adil atau majikan berniat jahat, boleh laporkan kepada kita, merujuk pada jabatan di bawah Kementerian Sumber Manusia seperti JPP, Jabatan Perhubungan Perusahaan, dan juga Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia. Satu lagi saya hendak tasir betul, peranan majikan, peranan union ialah penting, di mana mereka mesti membela pekerja. Jangan kerana nak marah kita saja, tapi membela nasib pekerja. Sebab itulah tripartite punya pendekatan ini penting untuk kita laksanakan. Terima kasih. Soalan tambahan boleh, Tan Sri. Yang Berhormat Tuan Ng Wai Aik Tanjung. Tan Sri Yang Di-Pertua, soalan saya soalan nombor 8. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Tanjung. Tan Sri Yang Di-Pertua, izinkan saya untuk menjawab soalan ini bersama soalan dari Ahli Yang Berhormat Jelutong yang dijadualkan pada hari Rabu 10 Jun 2015 kerana ia menyentuh isu yang sama, iaitu usaha kerajaan untuk mengurangkan masalah kesesakan lalu lintas di laluan yang menghubungkan kawasan Juru ke seberang Jaya Pulau Pinang. Tan Sri Yang Di-Pertua, untuk makluman Ahli Yang Berhormat, kerajaan sememangnya mengambil maklum mengenai isu kesesakan trafik di laluan antara Juru ke seberang Jaya Pulau Pinang. Keadaan ini disebabkan oleh pertambahan jumlah bilangan aliran trafik di laluan berkenaan berikutan pembangunan yang pesat di sepanjang koridor laluan berkenaan. Pada masa kini dianggarkan sebanyak 80,000 kenderaan yang menggunakan lebuh raya utara selatan di laluan berkenaan pada setiap hari. Tan Sri Yang Di-Pertua, sebelum itu kerajaan pada masa kini sedang mempertimbangkan pemilihan laluan alternatif yang baru untuk mengurangkan impak kesesakan di laluan berkenaan. Mengambil kira inisiatif berkenaan, Kementerian Kejaraya kini sedang dalam proses untuk melantik juru perunding bagi menjalankan kajian kemungkinan untuk membina laluan alternatif di koridor utara. Kajian tersebut akan mengambil kira faktor-faktor seperti kajian trafik, guna tanah, impak sosial,
sosioekonomi, impak alam sekitar, dan reka bentuk kejuruteraan awalan. Berdasarkan perancangan kajian tersebut dijangka akan mengambil masa 12 hingga 15 bulan untuk disiapkan. Tan Sri Yang Di-Pertua, hasil kajian tersebut kelak akan digunakan oleh kerajaan bagi menentukan cadangan pembinaan jalan yang baru sebagai laluan alternatif menghubungkan kawasan-kawasan di koridor utara. Sekian, terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Tanjung. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Terima kasih jawapan yang diberikan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri. Salah satu faktor penyumbang kepada kesesakan lalu lintas di jajaran tersebut adalah kegagalan Jambatan Kedua Pulau Pinang memainkan peranannya, di mana ini ada kebanyakan kenderaan mereka masih gemah untuk menggunakan jambatan pertama kerana kadar tol yang lebih rendah. Jadi saya rasa ini adalah satu cara yang senang untuk selesaikan masalah ini. Selain daripada soalan yang saya bangkitkan, adakah kemungkinan kadar tol untuk kedua jabatan ini dapat disetarakan supaya Jabatan Kedua Pulau Pinang dapat memainkan peranan, kerana selepas tahun ini masih kurang kenderaan yang menggunakan Jabatan Kedua Pulau Pinang. Sekian, terima kasih. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Tanjung di atas soalan tambahan. Walau bagaimanapun Yang Berhormat Tanjung, kita kurang setujulah di atas apa yang telah dikatakan oleh Yang Berhormat Tanjung, kerana seperti yang saya katakan di dalam jawapan awal saya, sememangnya kesesakan trafik yang berlaku di koridor berkenaan Yang Berhormat adalah disebabkan pembangunan yang pesat yang berlaku di persekitaran. Ini tidak ada kena-mengena dengan Jambatan Pulau Pinang. Dan untuk pengetahuan Yang Berhormat juga, projek-projek penyuraian trafik untuk Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Pulau Pinang yang sedang dilaksanakan, mungkin Yang Berhormat juga mengetahui mengenai perkara ini. Terdapat 5 projek Tan Sri Yang Di-Pertua, 4 projek di pulau dan 1 lagi projek yang dilaksanakan di kawasan Tanah Besar. Izinkan saya Tan Sri Yang Di-Pertua untuk memaklumkan kepada Dewan ini bahawa terdapat 5 projek, termasuklah menaik taraf lebih bayan lepas BLE daripada Batu Maung ke Sungai Nibung, Queens Bay. Kos projek sebanyak 373.2 juta. Dan selain daripada itu, Tan Sri Yang Di-Pertua dan Yang Berhormat, pembinaan flyover merentasi persimpangan Bulatan Batu Maung dan persimpangan P222 stroke P10 Pulau Pinang. Dan yang ketiga, menaik taraf jalan negeri P10 daripada Batu Maung ke persimpangan Jalan Sultan Azian Shah Pulau Pinang yang makan kos sebanyak 160 juta, yang flyover tadi 165.9 juta. Dan selain daripada itu, menaik taraf Jalan Persekutuan FT006 dari Teluk Kumba ke Lapangan Terbang Antarabangsa Pulau Pinang yang memakan kos 390 juta. Dan yang terakhir, menaik taraf laluan persekutuan FT001 dari persimpangan Permatang Keling, iaitu sektor 720 ke Jambatan di atas Sungai Junjung, sektor 740 Simpang 4 seberang Perai Selatan Pulau Pinang, iaitu di Main Lane, sebanyak 344 juta, yang makan kos 344 juta perpuluhan 8, yaitu menaik taraf jalan dan persimpangan jalan kepada 4 lorong 2 hala sepanjang 20 km. Tujuannya adalah untuk penyuraian trafik di kawasan-kawasan yang terlibat. Ini memakan kos hampir 1 bilion yang sedang dilaksanakan di Pulau Pinang. Saya juga terkejut apabila mendengar ucapan Bagan semalam mengatakan tidak ada langsung perancangan kerajaan. Inilah jawapan kepada apa yang telah dikemukakan. Sebanyak 1 bilion di Pulau Pinang yang sedang berlangsung, sedang berjalan sekarang. Ini tidak termasuk dengan
perancangan ataupun pihak Kementerian Kerja Raya telah menyenaraikan 10 projek baru untuk pelaksanaan rancangan Malaysia yang ke-11. Dengar tu seperti termasuklah menaik taraf laluan FT 311 dari Jenjambat Bukit Tengah ke persimpangan Lebuh Raya Butterworth ke Kulim seberang Perai Tengah Pulau Pinang. Seperti yang Berhormat Tanjung tak ketahui, ini juga adalah untuk penyuraian trafik, ya, tujuannya. Dan keseluruhan untuk rancangan Malaysia yang ke-11 yang telah disenaraikan oleh Kementerian Kerja Raya adalah, ya, Pulau Pinang akan mendapat 2.3 bilion. Di manakah, soalan saya, di manakah kononnya sikap anak tiri Kerajaan Pusat kepada Kerajaan Pulau Pinang? Ya, memang panas, Yang Berhormat. Kalau kita memberikan maklumat yang benar, memang panas, ya, sebelah sana memang panas. Tapi saya kena maklumkan kerana kita tidak mahu lagi bagan dan rakan-rakan DAP mengatakan perkara yang tidak sewajarnya ataupun mengelirukan rakyat. Kita itu tidak mau bagan berbohong. Tidak dimaklumkan. Sedang berjalan. Sila soalan tambahan yang kedua daripada penyokong kerjaan ada masih. Yang Berhormat Dr. Nur Azmi bin Ghazali Bagan Serai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Pagi-pagi ubat ditelan, Bagan Serai tanya nombor 9. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Tan Sri Yang di-Pertua dan Yang Berhormat Bagan Serai, bagi tahun 2014 kawasan seluas 3.400 hektar telah mengalami serangan penyakit karah daun dan 4.752 hektar telah mengalami penyakit reput tangkai dengan anggaran kerugian masing-masing berjumlah 13 juta dan 19 juta ringgit. Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani melalui Jabatan Pertanian Malaysia sentiasa melaksanakan pemantauan terhadap serangan perosak dan penyakit tanaman padi termasuk penyakit karah tangkai di kawasan Jelapang dan luar Jelapang dengan membuat aktiviti pengawasan dan ramalan secara berjadual. Selain itu juga Kementerian telah menyediakan pakej pengurusan perosak tanaman padi yang merangkumi kaedah kawalan untuk semua perosak dan penyakit sebagai rujukan kepada pegawai dan petani. Petani-petani perlulah mengikut syiar dan kaedah kawalan yang telah digariskan dalam pakej tanaman padi yang disediakan. Antara langkah-langkah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani melalui Jabatan Pertanian bagi mengatasi masalah penyakit padi adalah seperti meningkatkan kempen kesedaran kepada petani untuk memberi kepahaman tentang kawalan perosak dan penyakit dengan menggunakan pendekatan pengurusan perosak bersepadu PPB. Pendekatan pengurusan perosak bersepadu ini merangkumi semua kaedah kawalan dengan mengambil kira faktor-faktor seperti Economic Threshold Level ETL, sahabat ladang, amalan kultura dan penyemburan racun secara berhemah. Komponen penting dalam PPB adalah menjalankan pengawasan dan ramalan serangan perosak dan penyakit di kawasan tanaman supaya kehadiran perosak dan tahap populasi dapat diketahui seawal yang mungkin. Aktiviti ini adalah merupakan sistem amaran awal yang boleh membantu dalam mengatasi masalah serangan perosak dan penyakit sebelum ia menjadi wabak yang boleh mendatangkan kerugian teruk kepada petani.
Antara kejayaan yang telah dicapai adalah menerusi pembangunan varieti padi baru yang rentang kepada penyakit karah yang dilaksanakan pihak Mardi. Amalan pertanian baik ataupun good agriculture practice yang diberikan penekanan oleh kementerian juga merupakan pendekatan yang perlu diamalkan oleh petani bagi mengawal serangan penyakit ini. Implementasi amalan pengurusan ladang yang baik melalui pendekatan pengurusan perosak bersepadu di Felkra seberang Perak juga merupakan satu bentuk. Felkra seberang Perak ni kawasan saya lah. Satu bentuk kejayaan yang boleh dijadikan contoh. Ini kerana kos pengurusan perosak telah berkurangan sebanyak 51.1% di plot-plot yang mengamalkan konsep PPB tadi berbanding dengan plot yang tidak mengamalkannya, dan seterusnya mengurangkan kos pengeluaran sehingga 10.2% dan meningkatkan keuntungan bersih sehingga 27.5%. Sekian, terima kasih. Sila, Wan Zurai. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Pengeluaran beras yang mencukupi dalam negara sudah tentu dapat mengurangkan kebergantungan kita daripada import dari luar negara serta menyekat penjualan beras tiruan. Soalan tambahan saya, apakah langkah kerajaan dalam meningkatkan hasil padi negara dan mengurangkan kebergantungan import padi dari luar negara, serta apakah skim atau bantuan dalam menggalakkan petani memilih benih padi jenis Aerob MRIA 1 yang dilancarkan pada 2013 yang merupakan satu pencapaian hebat penyelidikan Mardi dalam RMK 10 yang mana dikatakan dapat memberikan hasil yang lebih tinggi berbanding benih-benih padi yang lain. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri Speaker. Ada dua aspek pertanyaan tu, terutama dengan peningkatan pengeluaran hasil padi untuk mengatasi masalah pengimportan beras. Saya dah jawab sini banyak kali lah dalam sesi parlimen yang lalu, tapi secara ringkasnya boleh saya refresh balik lah, iaitu kita pertama sekali meningkatkan produktiviti daripada sekarang national average lebih kurang 5 metrik tan, kita punya target 10 ataupun lebih metrik tan per hektar. Ini satu usaha yang serius diambil oleh kerajaan, Kementerian Pertanian. Kedua, kita juga meluaskan kawasan jelapang padi. Saya ada sebut itu di Rompin, Pekan, Kota Belut, dan satu lagi di Batang apa tu saya lupa, Batang Lupa ke Batang Sadung, tapi Batang lah pokoknya, Batang Lupa. Jadi dengan pengeluasan kawasan begini, ya, kita menjangkakan bahawa by 2020 pengimportan beras sebanyak 30% daripada domestic consumption akan dapat kita atasi, dan dengan itu juga kita dapat mengurangkan foreign exchange daripada keluar negara, dan juga food security will be really secured. Ya. Satu aspek lagi tadi, padi Aerob. Padi Aerob ni sebenarnya is an experiment, Tan Sri. We are experimenting, ya, iaitu kita boleh tanam di kawasan-kawasan di luar jelapang yang masalah pengairannya tidak begitu lengkap lagi, seperti di bukit-bukit, di pendalaman-pendalaman seperti di Sarawak ataupun di Sabah, kan banyak kawasan-kawasan yang irrigation is not ready yet. Jadi tanaman banyak secara tradisional, padi humor dan sebagainya. So if we are easy to wait for irrigation to come in, which needs about few hundred million project, we do not know when we can increase the production of paddy production dalam kawasan-kawasan tersebut. Jadi we are introducing dengan izin padi Aerob, satu jenis benih padi yang boleh
ditanam di kawasan-kawasan di luar Jelapang. There is a future, but I do not say for certain here, maknanya produktiviti itu boleh memberikan pulangan yang lumayan kepada petani-petani. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Dalam berhormat sisi pertanyaan bagi jawapan lisan berakhir. Usul Menteri di bawah Peraturan Mesyuarat 12.1. Tan Sri Yang Di-Pertua, mengikut Peraturan Mesyuarat 12-1, saya mohon mencadangkan bahawa mesyuarat pada hari ini tidak akan ditangguhkan sehingga pukul 8 malam dan selepas itu majlis mesyuarat akan ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Rabu 27 Mei 2015. Menyokong. Memakan tak? Tan Sri Yang Di-Pertua, saya menyokong. Masih ada yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis untuk diputuskan. Masalahnya ialah usul seperti yang dipukakan tadi hendaklah disetujukan. Ada yang bersetuju katakan bersetuju, yang tidak bersetuju katakan tidak.